Hello everyone. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Secinta Tech Talk dan menyertai webinar kami untuk hari ini. Nama saya Najah, saya selaku host anda untuk Tech Talk hari ini. Hari ini kita akan bercakap mengenai masalah rumpai di kawasan padi. Baik, jika anda ada sebarang soalan semasa pembentangan ini, sila typekan di ruangan komen di bawah. Kami akan membalas komen atau pertanyaan anda secepat mungkin. Jangan lupa like dan share sesi ini di Facebook anda. Baik, sebelum kita mula, saya ingin memperkenalkan penyampai kita untuk topik hari ini iaitu Encik Hafiz Hilmi atau lebih dikenali dengan Bob selaku wakil jualan kami di wilayah utara. Untuk makluman tuan-puan, Encik Hafiz sudah bersama Secinta lebih kurang 5 tahun dan mempunyai pengalaman di lapangan terutama di kawasan tanaman sawah padi. Kami berharap agar perkongsian maklumat dan pandangan pada hari ini dapat membantu tuan-puan untuk mengawal masalah rumpai. Dengan tidak membuang masa, saya ingin mempersilakan Encik Hafiz untuk memulakan pembentangan anda. Silakan, Hafiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan live webinar kami pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan merungkaikan topik-topik yang berkenaan dengan macam mana cara kita nak mengawal rumpai di dalam tanaman padi. Jadi topik-topik yang kita akan bentangkan malam ini kita ada 4 lah. Iaitu yang pertamanya kenali rumpai. Yang kedua tindakan mencegah dan merawat. Yang ketiga stewardship dan yang keempat masa semburan racun rumpai. Baik. Jadi sebelum kita nak buat kawalan rumpai menggunakan kaedah kimia, jadi kita ada kawalan tidak langsung dan kawalan secara langsung untuk mengawal rumpai di petak kita lah. Jadi yang pertamanya gunakan benih yang disahkan ataupun guna variety yang terpilih. Dan seterusnya penyediaan tanah yang rapi, pengurusan air yang baik dan gunakan jentera menanam kalau boleh. Dan itu adalah kawalan tidak langsung, dan kawalan secara langsung adalah kita boleh buat secara potong, secara manual ataupun rogging, guna kimia semasa penyediaan tanah dan guna teknologi pracambah. Jadi pada malam ini kita akan highlightkan part guna teknologi pracambah kita sebagai satu solution kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengawal rumpai di petak sawah. Tuan-tuan, dalam tanaman padi untuk masa sekarang ni kita ada ancaman-ancaman yang terdiri daripada rumput-rumput yang kita tak mau tengok lah. Yang di antaranya terdiri daripada daun tirus, rusiga dan daun lebar. Dan ini jikalau tak dikawal daripada peringkat awal boleh menjadikan kejatuhan hasil di dalam petak tuan-tuan. Jadi sebagai contoh, sambau dan rumput miang ni, dia boleh menyebabkan 41% kejatuhan hasil sekiranya tuan-tuan tidak membuat kawalan. Dan rusiga dan daun lebar pula masing-masing melibatkan 10% kejatuhan hasil dan 28% kejatuhan hasil sekiranya tidak dikawal. Baik, yang seterusnya, pencambahan benih rumpai. Ini pada peringkat 2 hari selepas tabur. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah. Dekat sini nampaklah benih-benih padi tuan-tuan yang tabur tu. Baik. Ini hari ketiga. Sudah mula boleh nampakkan penampakan pucuk-pucuk sambau yang nak tumbuh tu pada hari ketiga. Okey, tuan-tuan boleh tengok di line yang merah ni kita tunjuk ini padi tuan-tuan dan ini adalah rumput sambau. Benih sambau yang dah cambah lah. Baik. Ini adalah contoh hari kelima adalah di mana kita tengok ada daun lebar keladi agas pun tumbuh juga di petak tuan-tuan. Ini hari kelima sahaja lah. So tuan-tuan boleh tengok dan tuan-tuan boleh perhatilah di petak tuan-tuan di kemudian hari nanti. Baik. Ini hari ketujuh. Kita boleh nampak ada rumput para nak tumbuh dan ini sekali lagi adalah rumput sambau dekat sini. Nampak lebih kurang sama aja dengan pertumbuhan padi yang ada. Dan ini kita ada rumput miang tadilah. Dia punya benih tu dah bercambah dah. Alright. So kalau tuan-tuan tak kawal dari peringkat awal ni, dia berkemungkinan dia akan tumbuh lagi banyak dan tuan-tuan mungkin akan mengalami kemerosotan hasil dari masa ke semasa lah. Baik. Ini sebagai contoh lain. Rumput miang keladi agas yang dah tumbuh ataupun rumput-rumput lain jugalah yang tuan-tuan boleh tengok kat sini pada hari yang ke-10.
Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buatlah kawalan daripada peringkat awal, tuan-tuan akan nampaklah mereka ni akan tumbuh lebih lagi daripada pokok tuan-tuan dalam pada yang masa yang singkat. Baik, bilakah kawalan rumpai yang diperlukan? Takkan tuan-tuan nak tunggu sampai dah berbunga macam ni baru tuan-tuan nak buat kawalan. Jadi daripada kita ni Syngenta, kita akan buat kawalan, kita syorkan tuan-tuan buat kawalan daripada peringkat permulaan lah, supaya tak ada kemerosotan hasil yang akan berlaku pada petak tuan-tuan. Baik, sebab apa? Bila ada rumput yang banyak ni, dia akan memberikan saingan lah daripada segi benih, daripada segi baja tuan-tuan, daripada segi kawalan serangga tuan-tuan. Jadi dia akan melibatkan pertambahan kos lah. Baik, ini adalah apa yang saya cerita tadi. Daripada peringkat awal, sambau ni tak ada. Daripada peringkat sehingga hari kedua ni, tuan-tuan boleh tengok dia kurang lagi lah. Dan berkemungkinan tak ada lagi lah yang lain-lain tu di petak tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok pada hari keempat sehingga hari ke-9, tuan-tuan boleh tengok kalau tuan-tuan tak buat kawalan, di petak tuan-tuan tu masing-masing dah bercambah. Okey tuan-tuan lah. Baik. Jadi apa yang tuan-tuan yang perlu risaukan sekarang ni, jangan tunggu sampai berbunga, jangan tunggu sampai dia matang. Kawallah daripada peringkat awal ni, sementara boleh, ataupun peringkat yang sinilah selagi kalau tuan-tuan nak menyelamatkan padi tuan-tuan. Baik. Jadi ini sebelum saya masuk kepada apa yang saya nak cerita pada malam ni, ini adalah senarai bahan aktif yang telah rintang terhadap rumpai. Ini ada, kita tak boleh nak ceritalah apa tu dia punya nama dagangan dia. Tapi tuan-tuan boleh tengok sini, tuan-tuan mungkin boleh ambil, catik ke apa. Benda ni yang ada di sini ni yang dah rintang terhadap rumpai, yang dah menunjukkan rintang terhadap rumpai-rumpai tuan-tuan lah. Di petak kita lah. Okey. Dia sebab apa? Sebab penggunaan berulang kali racun kimia dari bahan aktif ini telah menyebabkan kerintangan. Maksudnya tuan-tuan, mungkin ada setengah-setengah label tu dia pesan hanya pakai 2 kali semusim ataupun hanya pakai 2 hingga 3 musim saja. Yang berkemungkinan tuan-tuan kena tukar balik kepada orang kata racun yang lain pula untuk mengelakkan rintang. Tapi tak semua yang ikutlah benda tu. Jadi sebagai alternatif tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh gunakan racun rumpai lepas jambah dari bahan aktif yang tak ada daripada dalam cerita kita malam ni, daripada table ni lah, untuk mengurangkan kerintangan terhadap pokok, terhadap rumput-rumput yang ada di petak tuan-tuan. Baik. Allah. Okey. Ini saya cerita secara umum macam mana amalan petani kita sekarang. Biasanya selepas 7 hingga 10 hari akan ada buat satu semburan untuk kawalan early, kawalan awal lah. Dan 20 hingga 25 hari semburan kedua. Dan ada juga yang melajak sampai 30 hari untuk kutik-kutik ataupun touch up lah apa yang tak cukup, apa yang tumbuh lagi tu. Dan hari yang kelepas-lepas tu, dia pun mungkin akan stres kalau masih ada lagi kawalan lah. Kalau ada lagi apa yang tak dikawal lah. Baik, kesan baik dia adalah kawalan awal sebagai rumpai dengan racun lepas cambah. Maksud dia, tuan-tuan dapat mengawal sebahagian rumpai dengan racun lepas cambah. Baik. Yang kesan baik yang kedua dia adalah semburan kedua touch-up untuk mengawal rumpai yang rintang. Maksud dia sekarang ni mungkin tuan-tuan boleh kutik-kutik yang dah rintang tu dengan racun yang lain lah. Baik. Kesan buruk dia tuan-tuan boleh tengok kat sini peningkatan kos upah dan tenaga. Tuan-tuan pun dah rasa macam mana duk semut racun 3 hingga 4 kali untuk racun rumput saja. Letih tuan-tuan. Baik. Persaingan rumpai rintang dengan padi di awal tanaman. Dia melibatkan baja dengan ruang. Macam saya cerita kat tuan-tuan tadi, baja tu dia kena berlawan dengan rumput pula padi kita tu. Nak kena berlawan dengan rumput supaya masing-masing dapat baja. So jadi kalau tuan-tuan buat kawalan daripada peringkat awal, tuan-tuan boleh mengelakkan benda ni berlaku lah. Baik. Yang ketiga adalah potensi kejatuhan hasil. Maksudnya kat sini, kalau tuan-tuan boleh tengok, kebanyakannya orang akan surrender lah. Kalau kata takat sebulan tu duduk nampak lagi rumput-rumput tu. Ataupun mungkin akan mengurang, tak apa-apa nak jaga sangat. Sebab dah mungkin letih ataupun mungkin rasa terseksa dengan rumput tu kan. Baik. Yang kesan keempat, tiada kesan residu racun menyebabkan benih rumpai yang masih ada boleh tumbuh. Dia contohnya tuan-tuan bila tuan-tuan pakai jenis yang sentuhan. Maksudnya kalau kena pada pokok tu mati. Tak guna untuk yang pracambah, maksudnya kena biji benih sekali. Itu yang saya nak cerita malam ni kepada tuan-tuan. Yang saya nak cerita malam ni, kita ada solusi daripada untuk pracambah punya rumpai untuk kawalan lah di petak tuan-tuan. Baik, sebelum saya masuk, saya nak cerita dulu
5 aturan emas. So yang pertama, utamakan keselamatan setiap masa. Tuan-tuan kena alert lah dengan apa-apa sekitaran tuan-tuan tu semasa mengenalikan racun. Yang kedua, baca dan fahami label produk sebelum guna tu. Maksudnya tuan-tuan bukan main taram sajalah. Maksudnya sebelum tuan-tuan melakukan semburan, baca dulu, baca label. Ada setengah tak baca label, kan? Main tuang saja tak ikut sukatan. Jadi mungkin akan berlaku rintang pada pokok lah. Baik, selepas tuan-tuan melakukan meracun tu, amalkan kebersihan diri yang baik. Maksudnya selepas meracun, tolonglah bersihkan diri, mandi, basuh tangan, tambah dengan musim-musim wabak ni, kerap-kerapkanlah. Baik, yang keempat, jaga dan selenggara peralatan aplikasi tuan-tuan. Maksudnya lepas tu mungkin basuh, bilas lagi sekali untuk mengelakkan, mungkin tuan-tuan pakai tong racun yang sama untuk jadi tuan-tuan kena bilas banyak kali lah untuk jaga benda tu supaya tak bercampur lagi. Ada residu-residu lah. Okey, dan selain tu, yang last sekali mungkin tuan-tuan boleh gunakan pakaian dan peralatan perlindungan diri yang bersesuaian. Contohnya face mask, lepas tu goggle ataupun sarung tangan, boots. So itu yang kita nak highlight pada tuan-tuan untuk 5 aturan emas ni. Baik. Saya masuk sini, apakah itu racun peracambah pretilakor? Alright. Jadi tuan-tuan mungkin kalau dia tengok di botol ni, mungkin tuan-tuan boleh agak lah apa itu racun pretilakor yang kita nak cerita malam ni. Tuan-tuan mungkin boleh agak, dan ini pun tuan-tuan mungkin ada juga yang menggunakan, famous lah dekat kita kawasan-kawasan Mada, kawasan-kawasan yang buat menang ni lah. Kan? Baik. Ini adalah racun pretilakor yang kita akan cerita malam ni. So dia adalah kategori dia racun rumpai. So bahan aktif dia adalah pretilakor dan fencorim. Baik. Saiz bungkusan sekarang ada 2, 1 liter dan 500 ml. 500 ml kita banyak letak pada SIPP lah. So kadar penggunaan dia bergantung pada kaedah tuan-tuan pilih malam ni untuk 1 liter sehingga 1.5 liter per hektar. Okey. Formulasi isi dia jenis berminyak dan anggaran harga dia untuk 1 liter RM120 hingga RM125 di pasaran luar lah. Kalau tuan-tuan ambil di subsidi, harga dia RM84 2 kupang untuk 1 liter dan RM50 untuk 500 ml. Jadi kos rawatan tu bergantung, macam saya kata tadi, bergantung pada kadar penggunaan tuan-tuan ni, bergantung pada kaedah tuan-tuan pilih malam ni untuk per hektar tu. 120 hingga 190 per hektar lah. Baik. Baik tuan-tuan, pretilakor dan fencorim ni, dia adalah 2 benda yang berbeza. Macam mana yang berbeza tu, pretilakor ni bertindak sebagai racun dan fencorim tu bertindak sebagai penawar. Di mana kalau racun tu, tuan-tuan sembok pada dan terkena pada biji benih apa-apa pun, so dia tak akan bercambah lah, dia tak akan tumbuh dan dia tak akan proceed kepada kehidupan dia yang seterusnya. Tetapi kalau contoh tuan-tuan sembok tu, apa tu kepada biji benih kita, yang biji benih yang dah bercambah padi tu, fencorim ni ada untuk selamatkan. So yang mana yang diselamatkan oleh akar tu, melalui akar tu, so pokok padi tu akan terus hidup. Okey. Alright. So ini adalah degradation dia, macam mana racun pretilakor ni dia terurai di dalam petak sawah kita. So di mana kalau kita selepas waktu semburan hingga 1 hingga 3 hari tu, dia akan berkurangan lah dia punya dos dia tu. Okey. Dan 8 hingga 13 hari dia akan merosot dan masuk dalam tanah. Tapi dia tak akan meninggalkan kesan terhadap mineralisasi dan nitrifikasi tanah. So dia tak akan kacau lah dalam tuan-tuan punya soil structure di kawasan penanaman padi tuan-tuan. Baik. Okey. Sekarang ni kita akan masuk pada teknik aplikasi pretilakor. So terdapat 2 jenis. Kalau tuan-tuan nak untuk buat kawalan rumpai, so kita akan ada 0 hingga 3 hari lepas tabur, kaedah dia. Jadi 6 hingga 10 hari selepas tabur, cuma dia kena campur dengan racun rumpai selepas cambah. Baik. Pretilakor ni juga tuan-tuan boleh gunakan untuk kawalan padi angin, tapi dia ada cara yang lain lah yang berbeza pada yang cara hingga 0 3 hari, 6 hingga 10 hari tadi tu. Jadi kaedah yang kita ada adalah kaedah sistem tanam guna mesin, okey, dan sistem renaman di dalam air. Baik, nanti saya akan ceritakan satu-satu secara lebih lanjut kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak dan tuan-tuan boleh pilih.
Cuma ada satu masa, ada tuan-tuan pilih ni kena tengok pada keadaan petak tuan-tuan lah. Maksud dia kat sini ayak mudah masuk petak, yang mana sesuai dengan kaedah, yang mana sesuai dengan petak sawah tuan-tuan, tuan-tuan boleh pilih untuk menggunakan Pretilacor ni. Baik. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh rujuk balik pada botol Pretilacor tu, tuan-tuan boleh tengok jugalah. Kita pun memang ada mention 0 hingga 4 hari lepas tabur punya kaedah dan berapa dos-dos yang kita recommend. 6 hingga 8 hari selepas tabur pun kita ada juga. 10 hari lepas tabur pun kita ada juga. Dan selepas pembajakan terakhir 5 hingga 10 hari sebelum tabur. Ini sesuai untuk mengawal padi angin. Okay? Jadi tuan-tuan boleh rujuk balik, sebab tu saya kata tadi baca label sebelum tuan-tuan menggunakan apa-apa jenis racun lah. Baik. Kaedah hingga 0 hingga 3 hari selepas tabur. Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Kalau koko ni adalah color tanah, biru adalah ayak, dan ini adalah keadaan petak tuan-tuan lah. Baik. Selepas tuan-tuan tabur tu, 0 hingga 3 hari buatlah semburan sebanyak 1.5 liter per hektar. Okay. Untuk keadaan tanah yang lembap ataupun orang kata kering pun tak apalah. Okay. Cuma ada tuan-tuan syarat dia selepas 2-3 hari selepas tu masukkan air semula dalam petak tuan-tuan. Okay. Ini cara yang pertama lah, cara yang tuan-tuan famous sangat yang guna yang Pretilacor kita ni. Baik. Yang kaedah kedua, okey, ni contoh-contoh lah. Bila saya kata tadi, bila tuan-tuan tabuk biji benih yang bercambah supaya fenchlorim tu boleh masuk balik dalam akar untuk menyelamatkan padi tuan-tuan tu daripada mati terkena racun Pretilacor ni. Baik. Jadi syarat untuk mana-mana racun pai pun dia orang akan cakap kelembaban tanah untuk mengelakkan rumpai-rumpai lain tumbuh lah, untuk mengawal rumpai-rumpai lain tumbuh. Baik, jadi macam saya kata tadi, kalau tuan-tuan ada masalah dengan pengairan, tuan-tuan boleh pilih kaedah yang sesuai. Yang saya akan cerita malam ni kat tuan-tuan, yang mana bersesuaian, tuan-tuan boleh pilih. Baik. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah 6 hingga 10 hari lepas tabur. So ini adalah campuran bersama racun selepas tambah. Contoh yang kita boleh bagi dekat sini adalah propanil. Tuan-tuan boleh tengok di label tu dia ada bahan aktif dia propanil. Okey, tuan-tuan gunalah untuk campurkan dengan Pretilacor kita ni sebanyak dos 1 liter per hektar. Ataupun kalau 1 liter per 3 galon setengah kedah lah. Okey, syarat-syarat dia tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Kita kendokkan ayak tu ataupun sampai cap-cap keadaan tanah tu 7 hingga 10 hari tuan-tuan buatlah semburan. 6 hingga 10 hari pun tak ada masalah. Okey, lepas tuan-tuan buat semburan tu, hari ke-10 atau 11 tu tuan-tuan masukkan balik ayak. 2-3 hari selepas tuan-tuan sembur tu masukkan balik ayak. Okey. Cara dia ringkas je. Okey, sebab apa? Cara ni adalah cara untuk mengawal rumpai, bukan pada angin lagi lah. Baik. So macam inilah keadaan tanah lembap bersama pokok-pokok dari 1-2 bilah daun. Maksudnya pokok ini dalam umur seminggu lah untuk tuan-tuan buat rujukan. Baik. Yang kedua adalah semburan. Selepas tu tuan-tuan buat semburan tu jangan tala pada pokok. Maksudnya secara biar dia berdebu dan jatuh ke atas permukaan tanah tuan-tuan. Okey. Lepas tu masukkan air lah setelah 1 hingga 2 hari selepas semburan. Okey, selesai untuk kaedah 6 hingga 10 hari tu. Baik. Sebagai kita pun ada juga di dalam Malaysia ni ada juga yang buat tanaman secara tanam mesin ataupun cedung lah, mencedung. Baik. Bila tuan-tuan nak dah tanam tu, tuan-tuan masukkanlah Pretilacor tu ke petak tuan-tuan dan terus masukkan air semula ke dalam petak tuan-tuan lah. Alright. Ini secara ringkas lah untuk tanaman yang mencedung lah. Baik. Okey, ini gambar-gambar yang selepas dah sembur, masukkan air. Masukkan semula air. Okey. Alright. 10 hingga 15 hari lepas tabur, campuran bersama racun rumpai di bawah air. Maksud dia kat sini tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tanam serak dalam ayak, kan? Lepas tu padi tu dalam 8 hingga 15 hari tuan-tuan kendokkan sikit ayak. Masukkan Pretilacor ni, campur dengan racun rumpai di bawah air. Di bawah ayak lah, maksudnya seperti yang tuan-tuan tahu lah kan. Okey, dengan kadar sebanyak 1.5 liter per hektar ni ataupun 1.5 liter per 3 galon setengah. Tuan-tuan sembur
dan kemudian dalam 2-3 hari tuan-tuan masukkan balik semula ayak. Tuan-tuan tinggikan balik ayak. Okey. Ini cara yang ketiga. Keempat. Okey. So jadi tadi tu yang saya cerita tu adalah cara-cara tuan-tuan nak buat kawalan rumpai secara yang saya cerita tadi lah. So ada lagi kaedah yang kita nak buat untuk kawalan padi angin. Kalau tuan-tuan tanam secara mencedung ni, tuan-tuan boleh tengoklah. Tuan-tuan boleh guna juga peti lakor ni 1 hingga 3 hari selepas tanam. Okey, lepas tuan-tuan masukkan ayak lah seperti biasa. Baik. Kaedah dua ni yang tuan-tuan untuk kawalan padi angin yang tak ramai yang tahu. Okey, tuan-tuan boleh tengok kaedah dia tabuk terus. Cuma ada kita kena tengok sini pada takung ayak. Kan lepas tuan-tuan tarik badai tu, takung ayak, pancut peti lakor tu dan peram ayak 5 hingga 10 malam. Okey. Selepas 5 hingga 10 malam tu tuan-tuan keringkan ayak di petak tuan-tuan tu, tabuklah benih yang sudah bercambah. Okey. Ini salah satu kaedah lah. Baik, penerangan yang sangat padat ya sehingga slide yang ini. Okey, baik, mungkin saya ada satu soalan di sinilah. Bolehkah kita mencampur racun siput sewaktu splashing? Okey. Baik, soalan yang baik Puan Najia ya. Baik, dekat sini kalau ikutkan daripada segi kaedah yang kita syorkan tu, kita tak apa syorkan lah untuk campurkan dengan sulfit. Tapi amalan petani yang kita dah buat sekarang ni, kita memang banyak campur terus sekali lah dengan peti lakor ni. Sebab apa? Sebab time ni kita yakin sebab tak ada lagi biji benih padi yang akan terjejas lah, sebab belum lagi kita tabur benih kita tu dalam petak tu. Jadi untuk amalan petani yang pernah buat tu, dia orang akan campur lah dengan racun siput. Okey. Okey, baik. Kita teruskan. Alright. So selain daripada tuan-tuan buat pancut yang dalam di bendang tu, yang kaedah ini kan. Jadi kita ada satu lagi cara yang lebih kurang sama, iaitu kita panggil peti lakor drip. Maksudnya kita pakai nozzle, titikkan di petak kita. Waktu dia bila? Okey, waktu tarik badai. Masa rotor yang terakhir, tuan-tuan pasanglah drip tu, peti lakor tu, tuan-tuan pasangkan dan biarkan dia drip lah di petak tuan-tuan. Baik, kadar dia kalau tuan-tuan nak pakai adalah satu botol 2 relung kedah. Okey, ataupun 1.5 liter untuk 3 relung setengah ataupun 1 hektar. Baik. Bila tuan-tuan dah berjalan tu untuk tarik badai tu kan, untuk rotor yang terakhir tu, so tuan-tuan buka, bagi dia menitik lah dalam petak tuan-tuan macam dalam gambar ni. Atau kalau tuan-tuan ada mesin yang lagi canggih, tuan-tuan boleh letak di bahagian belakang untuk dia berjalan lah sepanjang tuan-tuan tarik rotor tu. Baik. So tuan-tuan boleh tengok lah. Ni adalah titik-titik racun peti lakor tu yang di petak yang dah menitik tu. Okey. Bila tuan-tuan dah buat untuk dos di petak tuan-tuan tu, tuan-tuan biarkan 5 hingga 10 malam di petak sawah. Okey. So yang mana yang ada di bawah ayak tu, so dia boleh membunuh benih, termasuklah benih padi angin. Okey. Lepas tu tuan-tuan boleh melakukan keringkan balik dan tabur ayak dan taburkan benih seperti biasalah. Okey. So yang ni adalah gambar-gambar yang kita buat menggunakan peti lakor drip tadi tu. So maksudnya dari sini kita boleh tengok rumpai tu berjaya dikawal. Dengan ini adalah contoh yang tak dikawal lah. Petak semasa dan petak yang dikawal dengan yang digunakan peti lakor tadi. Okey, baik. Jadi itu sajalah untuk untuk saya untuk malam ni. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa komen atau soalan, tuan-tuan boleh tanyakan di ruangan komen di bawah. Okey. Yap. Terima kasih Encik Hafiz, penerangan yang padat ya. Baik, mungkin di sini saya ada beberapa soalan lah daripada para petani kita juga ya. Boleh ya? Encik Hafiz, kita teruskan sedikit dengan sesi
Q&A. Okey. Boleh. Mungkin sini saya boleh pilih. Baik, okey. Soalan pertama ya. Bolehkah racun pretilakon ini dicampur dengan racun rumpai yang lain? Okey. Soalan yang baik tu. Okey. Yang mana yang tengah mendengar ni, okey. So ni, dia adalah satu jenis racun untuk pracambah. Jadi kalau tuan-tuan mencampurkan dengan racun selepas cambah, dia akan menjaga petak tuan-tuan tu secara keseluruhan lah. Maksud dia kat sini kalau tuan-tuan pilih untuk mengawal petak tuan-tuan tu pada seawal 7 hingga 10 hari, tuan-tuan boleh buat kawalan untuk rumput yang sudah cambah dan masih lagi yang bersedia untuk bercambah yang dalam bentuk biji benih lah. Jadi boleh, tak ada masalah. Cuma mungkin tuan-tuan kena pilih orang kata masa dan waktu yang sesuai tu untuk semburan tu. Baik, okey. Saya harap para petani kita juga faham ya akan penerangan jawapan untuk soalan yang pertama tadi. Baik, soalan kedua. Okey. Bolehkah racun pretilakon ini mengawal daun lebar? Ini slide yang mula-mula tadi saya rasa ya. Okey. Bolehkah racun pretilakon ini mengawal daun lebar? Okey. Macam yang saya dah terangkan di awal slide tadi, kalau tuan-tuan nak kawal rumpai ni sewaktu dia dah besar, kebanyakan racun rumpai yang bersifat sentuhan saja yang boleh lah. Tapi berkemungkinan dia akan menjejaskan pokok padi tuan-tuan. Jadi saya tak berapa syorkan tuan-tuan buat kawalan tu bila pokok rumput tu ataupun rumpai di petak tuan-tuan tu dah besar ataupun dah tumbuh bunga. Jadi kalau boleh saya syorkan tuan-tuan tu mungkin tuan-tuan boleh buat kawalan daripada peringkat awal. Okey, tuan-tuan boleh tengok balik tuan-tuan boleh tengok balik keadaan petak tuan-tuan ataupun tuan-tuan boleh tengok keadaan petak tuan mudah atau tidak kepada akses air atau ayak lah. Kan? Untuk buat kawalan tu, tuan-tuan boleh pilih apa yang saya dah cerita pada malam ini, apa-apa kaedah yang bersesuaian dengan cara ayak nak masuk dan cara ayak nak keluar daripada petak tuan-tuan tu. Untuk kawalan rumpai. Mana-mana rumpai, kalau saya percaya kalau rumpai yang bawah 2 hari ke bawah punya 2 bilah daun ke bawah, tuan-tuan masih boleh kawal lagi lah kalau tuan-tuan mulakan kawalan peringkat awal. Baik, okey, saya ada lagi satu soalan di sini. Bolehkah racun pretilakon disembuh selepas padi berumur 15 hingga 20 hari? Okey, baik. Soalan yang bagus. Okey. Seperti yang kita tengok, kalau ikutkan amalan tuan-tuan, 15 hingga 20 hari ni kebanyakan rumpai, bukan setakat dah 2-3 helai daun, mungkin akan ada 5 ke 6 helai, mungkin akan 7 hingga 8 helai daun. Bergantung pada dia punya jenis rumpai dan umur rumpai lah dan umur padi tu lah. Baik, kalau ikutkan apa yang saya dah share sepanjang webinar ni, saya ada highlight bahawa pretilakon ni sesuai dan hanya berkesan untuk benih, untuk kawalan benih rumpai sahaja. Jadi tuan-tuan, saya tak berapa nak menggalakkan tuan-tuan untuk menggunakan selepas pada 15 hingga 20 hari. Baik, terima kasih. Baik, okey, soalan yang terakhir ya. Saya dapat di sini. Okey. Apa yang akan berlaku sekiranya air di dalam sawah yang menggunakan pretilakon memasuki petak sawah sebelah? Wah, soalan kontroversi tu. Okey, baik. Dia kemungkinan tu adalah kan untuk kita sebagai petani ni, bila kadang-kadang mungkin ayak racun yang kita dah sembuh pretilakon ni melimpah kepada petak sebelah yang tak pakai pretilakon. Baik, ada dua keadaan lah di mana tuan-tuan boleh tengok kalau padi di petak sebelah tu adalah lebih dewasa atau lebih tua daripada padi tuan-tuan, ataupun mungkin tuan-tuan tu adalah lapis yang lambat yang buat padi. So mungkin padi di sebelah tu akan tak ada kesan sangat lah. Yang lah ada sedikit kesan tak nampak lah. Tapi kalau tuan-tuan di petak sebelah tu adalah petak yang baru buat, maksudnya yang menjadi petak benih, berkemungkinan percambahan dia takkan 100% lah. Tuan-tuan akan nampak dia akan ada kemerosotan dari sudut biji benih tu. Itu sajalah. Baik, okey. Terima kasih Encik Hafiz atas jawapan yang telah diberikan, dan saya berharap agar para petani kita juga faham ya akan penerangan kita pada malam ini.
Baik, terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada panel kita iaitu Encik Hafiz di atas kesudian memberi perkongsian ilmu kepada kita hari ini iaitu betapa pentingnya kita untuk menjaga pengurusan rumpai dengan baik. Ingat tuan-puan, rumpai akan menyebabkan persaingan untuk mendapatkan nutrien, cahaya, ruang dan air untuk tumbuhan padi. So ini secara tidak langsung boleh menyebabkan pertumbuhan padi menjadi terbantuk dan kualiti padi akan menjadi rendah. Kita sudah berada di penghujung sesi webinar hari ini. Jutaan terima kasih kepada semua para penonton dan para petani yang bersama-sama menyertai kami pada malam ini. Saya berharap segala perkongsian kami dapat memberi manfaat kepada para petani sekalian. Jangan lupa like dan share sesi ini dan ajukan sebarang soalan di ruangan komen. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi TED Talk yang akan datang. Sekian, terima kasih.